Satu lagi masalah yang banyak ditanya oleh orang juga, hari ini orang nak ambil anak angkat. Tapi minta maaf lah, saya tak nak sebut nama gelaran-gelaran. Dia nak ambil anak angkat, tapi dia tak kahwin. Ramai ada macam ni sekarang ni. Ambil anak angkat tak kahwin. Nak kata mana? Dia tak ada jodoh, tak kahwin lah dia. Tak ada seorang, tak susah juga. Maka dia ambil anak angkat. Boleh ke tak boleh dia menyusukan budak tu? Timbul. Maka di sini saya petik banyaklah dalam kitabnya. Zahabal jumhur, majoriti ulama Islam, 3 mazhab dan satu riwayat daripada mazhab Hanbali mengatakan la yushtaratu li subuti tahrim bila banil mar'ah an yataqaddama hamlun. 3 mazhab tidak meletakkan syarat bahawa susu tu mesti perempuan yang mengandung, yang ada suami, tak syarat. Kecuali mazhab Hambali tadi, Imam Ahmad, yang mengatakan labanul bikri, susu anak dara tak jadi mahram. Majoriti ulama jadi mahram. Maka dengan ini saya petik muzakarah fatwa kebangsaan Malaysia. Senanglah tuan-tuan nak rujuk. Yang bersidang pada kali 96 tahun 2011 telah membincangkan mengenai hukum wanita menyusukan anak angkat. Keputusannya, setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, muzakarah menegaskan bahawa Islam menggalakkan setiap ibu yang melahirkan anak untuk menyusukan sendiri bayi mereka dengan susu ibu sehingga mencapai umur usia 2 tahun. Sekiranya mampu berbuat demikian. Namun begitu, Islam juga membenarkan wanita yang tidak melahirkan anak tetapi mengambil anak angkat untuk menyusukan sendiri anak angkat tersebut dengan bantuan rawatan perubatan. Mana dia cocok hormon ke apa benda alat ni, keluar susu, dia bagi susu kepada anak tu, jadi anak angkat dia. Ini menurut majoriti ulama. Penegasan inilah berdasarkan pandangan jumhur fuqaha yang tidak mensyaratkan seorang wanita itu mesti hamil terlebih dahulu untuk menyusukan anak, seperti mana pandangan mazhab Hambali. Jadi ini dipanggil mazhab jumhur, satu riwayat daripada Hambali tadi. Dan juga mazhab Syafi'i dan Hanafi yang menyatakan bahawa seorang perempuan yang hendak menyusukan seorang anak tidak disyaratkan punya suami yang menyetubuhinya. Dalam kitab ni dia kata mazhab Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Ada dalam kitab lain disebut riwayat saja daripada Hanbal. Yang betulnya majoriti ulama letak sedemikian. Maka sehubungan dengan itu, muzakarah bersetuju memutuskan bahawa menggunakan ubat atau suntikan untuk merangsang pengeluaran susu badan adalah harus dengan syarat ianya seorang wanita yang telah mencapai umur baligh, sama ada telah berkahwin ataupun sebaliknya, dan ubat atau hormon yang digunakan tersebut tidak mengandungi sebarang unsur-unsur najis atau mudarat. Keharusan ini tidak tertakluk bagi seorang laki-laki yang berubah menjadi wanita melalui pertukaran jantina. Ini tak masuk. Makcik ni, pakcik ni tukar jantina jadi wanita, kemudian dia pun cocok juga keluar susu, bagi susu anak. No, pasal dia laki-laki, tidak jadi ibu kok mana pun. Dan kalau dia mati pun harta pusaka dia masih lagi laki-laki. Jumhur fuqaha juga bersepakat bahawa terdapat 2 kaedah penyusuan bagi menjadikan bayi tersebut mahram dengan sebab susuan, iaitulah penyusuan secara langsung dari payudara dan penyusuan secara tidak langsung seperti menggunakan tiup, botol susu dan sebagainya. Sehubungan itu, bagi wanita yang menggunakan alat sokongan atau alat bantuan sebagai kaedah menyusukan bayi, muzakarah memutuskan bahawa bayi tersebut sah sebagai anak susuan apabila cukup syarat-syarat penyusuan yang ditetapkan oleh syarak seperti berikut. Yang pertama, bilangan susuan adalah dengan 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Yang kedua, susu yang dihisap mestilah sampai ke perut bayi. Dan kalau dia hisap, keluar balik atau muntah, tak masuk dalam perut, tak jadi. Dan yang ketiga, umur bayi tidak melebihi 2 tahun mengikut perkiraan bulan Qamariyah. Ini hujah sabitan ilah kerana susu ibu tersebut telah menjadi makanan asasi kepada bayi yang menumbuhkan daging dan memanjangkan tulang,
sama seperti bayi yang menyusu secara terus daripada payudara. Walau bagaimanapun, sekiranya kaedah yang dilakukan adalah dengan cara menyuntik susu melalui kubul atau dubur, menitik susu ke dalam mata, telinga atau di tempat luka tubuh badan, maka bayi tersebut tidak sah sebagai anak susuan. Naknya masuk ikut mulut, masuk ikut rongga ni, masuk ke dalam maedah, dalam perut dia, maka jadi susu. Bagi seorang laki-laki yang mengawini wanita yang menyusukan bayi angkat dan bayi tersebut telah sabit menjadi anak susuan, maka muzakarah memutuskan bahawa lelaki yang menjadi suami kepada wanita berkenaan adalah menjadi mahram kepada anak susuan tersebut. Jadi alhamdulillah, nampaknya muzakarah kita ni detail. Isu yang banyak ditanya tentang mak angkat, ada suami setengah tu tapi tak pernah melahirkan anak, tak ada susu, tapi dengan suntikan tadi keluar susu. Ataupun dia ni memang tak ada suami pun, orang panggil duk seorang gitulah. Maka sah belakangnya, kedua-duanya sah menjadi ibu susuan. Ada lagi soalan, ada lagi yang tertinggal, boleh tambah. Ada soalan lain lagi? Lengkap dah, alhamdulillah. Maka yahrumu minar rada'ati ma yahrumu minan nasab. Susuan itu mengharamkan, menjadikan seorang itu mahram seperti keturunan. Wallahu ta'ala alam.